Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Kumpulan kami memilih topik kesukarelawanan daripada tajuk di dalam etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kumpulan kami mempunyai ahli seramai 10 orang. Nama saya Kosyain dan nombor matrik ialah A176-502. Saya akan membentangkan pengenalan kesukarelawanan. Kesukarelawanan merupakan kegiatan yang melibatkan kumpulan atau seseorang menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungannya. Mereka telah mengorbankan tenaga, duit dan masa untuk membantu golongan yang menghadapi masalah tertentu. Mereka juga menyalurkan bantuan kepada pihak yang memerlukan dengan hati yang ikhlas tanpa mengira latar belakang, agama dan bangsa. Semangat kesukarelawanan dalam diri seorang dapat mencerminkan jati diri yang kukuh dan semangat sebagai warga negara yang bertanggungjawab. Berbagai isu yang berlaku seperti bencana alam, ancaman kesihatan persekitaran, konflik negara luar, masalah kesihatan, tahap pendidikan rendah dan masalah sosial memerlukan kerjasama antara kerajaan dengan masyarakat, khususnya kesukarelawanan. Hal ini disebabkan isu tersebut sering berlaku dan melibatkan populasi penduduk yang banyak di Malaysia. Pelibatan masyarakat dan kerajaan dalam isu-isu tersebut amat penting supaya dapat meringankan tekanan atau bebanan kepada pihak-pihak yang terlibat. Dari sudut sukarelawan, mereka juga dapat memperkayakan ilmu pengetahuan dan memupuk nilai murni seperti nilai kerjasama berdasarkan pengalaman yang diperoleh. Tingkah laku kesukarelawanan boleh membawa kesan kepada kesejahteraan dan kegembiraan dalam kehidupan masyarakat. Isu-isu yang berlaku dalam kesukarelawanan. Yang pertama, kekangan wang dan masa. Cabaran paling besar dalam gerakan sukarelawan adalah peningkatan kos sara hidup yang semakin tinggi. Ini adalah kerana kerja kesukarelawanan ini memerlukan seseorang individu itu untuk mengorbankan masa, malah mereka perlu mengeluarkan wang sendiri bagi usaha menjalankan sesuatu misi kemanusiaan. Mereka juga memerlukan wang untuk meneruskan hidup mereka. Dan apabila melakukan kerja kesukarelawanan ini, mereka tidak mempunyai masa untuk mencari pendapatan bagi menampung kehidupan mereka. Dan akhirnya ia mendorong kepada mereka mengambil keputusan untuk mengutamakan keperluan diri dahulu sebelum menumpukan bagi kerja kesukarelawanan. Ini secara tidak langsung menyebabkan Badan Persatuan dan Masyarakat setempat kehilangan khidmat dan tenaga seorang sukarelawan. Kemudian, seorang sukarelawan perlulah mempunyai mental dan fizikal yang kuat. Seorang sukarelawan perlulah sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal. Kita boleh merancang sesempurna mana pun projek kita dengan ada rancangan lain sekiranya pelan pertama tidak berhasil. Tetapi, waktu berlangsungnya aktiviti kesukarelawanan itulah yang akan menguji ketahanan daya mental sukarelawan. Mereka perlu bertindak secara pantas untuk mencari solusi dengan mudah dan cekap. Tidak dinafikan badan akan kurang rehat dan otak mudah penat. Banyak tenaga juga yang digunakan ketika aktiviti sukarela. Oleh itu, berikut adalah isu-isu yang berlaku dalam kesukarelawanan. Sekian daripada saya serahkan kepada orang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So dalam slide ini saya akan menerangkan mengenai cara untuk mengatasi isu-isu yang telah dinyatakan oleh rakan saya di slide sebelumnya, iaitu isu kengkangan dalam kos dan masa. So salah satu cara untuk mengatasi isu kengkangan dalam kos dan masa ialah dengan memohon bantuan ataupun dengan kata lain meminta derma daripada masyarakat. So pada era moden ini terdapat pelbagai platform yang boleh digunakan oleh sukarelawan seperti media sosial untuk meminta bantuan. Ia bukan saja dapat menjimatkan masa,
malah sasaran kutipan derma juga dapat dicapai dalam masa yang singkat. Selain itu, sukarelawan juga boleh membuat program membeli sambil beramal. Sebagai contoh, para sukarelawan boleh menjual baju terpakai atau baju yang baru ataupun menjual barang baru di mana separuh ataupun seluruh hasil jualan itu boleh dijadikan sebagai derma. So, isu yang seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdini Nabila binti Mustafa A176183 akan menyambung cara untuk mengatasi isu kekangan dalam kos dan masa. Pada pendapat saya, ahli sukarela haruslah mewujudkan sebuah badan organisasi yang beriktiraf. Sesebuah badan organisasi yang diiktiraf akan mempunyai sistem pengurusan yang sistematik dalam urus tadbir sesebuah organisasi. Apabila badan organisasi yang sistematik ditubuhkan, segala perbelanjaan aktiviti akan dibiayai oleh badan korporat, kerajaan serta sumbangan orang awam. Oleh itu, ahli sukarela harus bijak mencari dana melalui pihak yayasan yang diiktiraf oleh kerajaan seperti Yayasan Petronas. Sebagai contoh, Yayasan Petronas menawarkan skim bantuan yang tertumpu kepada pendidikan, kebajikan serta alam sekitar dengan syarat badan organisasi itu telah diiktiraf oleh kerajaan. Melalui pencarian dana yang betul, ahli sukarela dapat menanam sikap kecemerlangan dalam diri mereka untuk bidang sosio budaya dan sosioekonomi untuk kepentingan sekian. Isu kedua adalah persiapan fizikal dan mental. Kita tahu bahawa aktiviti kesukarelawan atau khidmat masyarakat semakin berkembang dan mendapat perhatian umum pada hari ini. Usaha murni ini merupakan platform yang terbaik untuk membantu golongan yang memerlukan bantuan. Oleh itu, terdapat banyak kelebihan dan faedah menjadi ahli sukarelawan. Walau bagaimanapun, kita tahu bahawa tugas menyelamat merupakan satu tugas yang mulia, tetapi ia juga memberi kesan ke atas psikologi mereka yang terlibat. Terdapat dua cadangan bagi mengatasi isu ini, iaitu dari segi penjagaan kebajikan ahli sukarelawan dan sokongan organisasi. Cadangan pertama iaitu menjaga kebajikan ahli sukarelawan dengan menyediakan perkhidmatan kesihatan bencana di mana kebajikan dan kesejahteraan psikososial, mental dan fizikal ahli sukarelawan terjaga, iaitu pihak pengurusan dapat melakukan intervensi psikologi. Yang kedua adalah menghargai sumbangan ahli sukarelawan. Hal ini dapat mengubah pandangan seseorang dalam apa jua keadaan. Yang ketiga adalah memberi akses kepada sumber yang diperlukan di mana sukarelawan tidak akan bekerja pada waktu konvensional dan pada masa yang sama memastikan mereka mengetahui maklumat yang diperlukan. Contohnya bahan bercetak maupun portal sukarelawan. Seterusnya adalah sokongan organisasi di mana mempunyai pengurusan operasi dan latihan bencana yang sistematik. Sebagai contoh, mempunyai latihan lapangan maupun kumpulan yang kecil. Kita sedia maklum bahawa Malaysia mempunyai bencana seperti banjir, tanah runtuh dan taufan. Organisasi kesukarelawan perlu membuat latihan dan pengawasan di mana latihan ini dapat membantu sukarelawan mengenal dan memahami pekerjaan dengan lebih cekap dan cepat. Latihan ini juga dapat meningkatkan kesediaan dan merupakan persiapan yang dapat membantu fizikal, mental ahli sukarelawan supaya lebih aktif, positif dan yakin ketika memberi bantuan. Selain itu, sokongan melalui pemahaman faktor seperti pendidikan mengenai Pre-Departure Psycho-Educational Intervention PEI dan Critical Incident Stress CIS, kumpulan pengetahuan ini dapat mengurangkan tekanan ahli sukarelawan yang terlibat. Jikalau para sukarelawan kurang pengetahuan dan kefahaman berkaitan sokongan psikologi, ia dapat menyebabkan tekanan perasaan kepada mangsa maupun ahli sukarelawan. Oleh itu, agensi atau sesebuah organisasi sukarelawan, kerajaan ataupun bukan kerajaan perlu menyediakan pendidikan berkaitan CIS dan PEI untuk mereka yang terlibat dengan aktiviti pengurusan bantuan bencana.
Nama saya Nur Atira Syuhada binti Yusri, boleh panggil saya Atira. Saya merupakan pelajar kerja sosial tahun pertama dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Nama saya Muhammad Syamizi. Saya dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK, pelajar tahun 1 Geografi. Hai, nama saya Anna Natalia Sedal, saya dari FST. Saya Muhammad Hikabi Hassan. Saya daripada Fakulti Pengajian Islam, pelajar tahun 1. Sukarelawanan tu maksud dia seseorang itu sukarela untuk menyertai sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Satu aktiviti yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan dan dilakukan secara sukarela. Sukarelawanan merupakan satu aktiviti ataupun kita memberi perkhidmatan secara sukarelawan ataupun secara sukarela tanpa mengharapkan balasan daripada orang yang kita tolong. Kita membantu masyarakat di luar sana lah. Sukarelawanan tu aktiviti yang kita membantu orang lain secara sukarela lah. Itu secara umum lah saya faham. Caranya ialah kita mengedarkan makanan kepada mahasiswa lah di peringkat universiti. Itu antara contoh aktiviti kesukarelawanan yang kerap dilakukan lah di peringkat universiti yang saya bagi ni. Contoh aktiviti kesukarelawanan adalah jika berlakunya contoh suatu bencana, dan kita contoh yang bencana yang berlaku adalah bencana banjir, dan di sini memerlukan sukarelawan yang perlu membantu mangsa-mangsa banjir tersebut. Antara contoh aktiviti dia adalah macam program derma darah, gotong royong dan sebagainya. Antara contoh aktiviti kesukarelawanan seperti sekarang, macam kita bantu pelajar-pelajar yang mana duduk dekat IPT. Adapun contoh-contoh lain seperti kita membantu pusat pemberian vaksin, itu juga salah satu bentuk sukarelawanan pada musim pandemik sekarang inilah. Sangat-sangat suka. Saya amat suka dengan aktiviti ini, oleh kerana itu saya juga mengambil bidang jurusan saya dalam bidang kerja sosial di UKM ini. Sudah semestinya suka kerana ini kita akan membantu orang yang memerlukan dan kita juga akan mendapat balasan baik daripada apa yang kita buat ya. Kerana saya dari dulu lagi memang dikelilingi oleh orang-orang yang suka membantu. Kerana inilah cara kita dapat turun dan memahami kesusahan ataupun kepayahan yang dialami oleh masyarakat ya. Ini cara kita lebih turun ke padang, kita nak tahu apa masalah mereka. So, ini akan memberi kesedaran kepada kita lah tentang apa tanggungjawab kita kepada masyarakat. Saya sangat suka aktiviti sukarelawanan, terutamanya sebab saya belajar untuk mengetahui apa kesusahan yang dialami oleh orang lain. Macam contohlah kita tengok kita belajar, kalau kita berkhidmat sebagai sukarela di pusat pemberian vaksin, kita dapat tahu macam mana perasaan sebagai seorang frontline. Saya suka sebab dia dapat membantu saya untuk mempelajari bagaimana untuk berurusan dengan orang dan menambah pengalaman untuk masa depan begitu. Pernah banyak dari saya kecil, tidaklah sekolah menengah. Saya selalu menceburkan diri dalam bidang kesukarelawanan kerana ia merupakan minat dan suatu benda yang saya ingin lakukan. Saya sudah pernah join banyak juga aktiviti kesukarelawanan. Dapat berinteraksi dengan orang ramai, dapat tahu cara berkomunikasi dan melakukan kerja bersama-sama. Seperti yang saya beritahu tadi, saya dapat menambah pengalaman macam mana berurusan dengan orang supaya nanti kamu tidak berasa kekok untuk bercakap dengan orang dan kamu dapat mengenali lebih ramai orang. Harapan saya daripada aktiviti kesukarelawanan ini supaya dapat melahirkan lagi lebih ramai sukarelawan yang hendak berkhidmat bukan sekadar untuk mendapatkan pujian sahaja, tetapi untuk berkhidmat secara ikhlas. Maksudnya untuk membantu masyarakat di luar sana untuk menambah baik kehidupan mereka, walaupun benda tu hanya benda yang kecil saja kita tolong, tapi dengan harapan dapat memberikan kebaikan kepada mereka yang kita tolong di luar sana. Harapan saya mengharapkan satu benda yang positif lah yang saya dapat. Macam saya belajar something lah, seperti contoh belajar berkomunikasi, belajar
macam mana kita nak menguruskan orang lain, dan kita belajar kesusahan orang untuk kita fix, kita betulkan apa yang dia orang salah. Okey, saya akan teruskan pada bahagian rumusan di mana kesukarelawanan dilihat sebagai satu bentuk amalan sosial yang menghubungkan individu dengan individu yang lain yang ingin melakukan sesuatu yang memanfaatkan manusia dan makhluk lain. Aspek sukarelawan adalah suatu nilai dan amalan murni yang perlu diterapkan ke dalam jiwa semua lapisan masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Walau bagaimanapun, untuk melahirkan sukarelawan yang berkualiti bukanlah suatu benda yang mudah. Oleh itu, penerapan nilai-nilai sukarelawan haruslah ditanam seawal usia golongan belia oleh ibu bapa sendiri dan juga guru. Penggubalan silibus sukarelawan di dalam kurikulum sekolah rendah bolehlah dijadikan sebagai suatu titik tolak untuk melahirkan sukarelawan yang lebih berkualiti pada masa akan datang. Dengan itu, terdidiklah jiwa mereka kepada sifat simpati dan ihsan. Juga harmonilah masyarakat dengan prihatin dan kasih sayang dalam merealisasikan pembangunan masyarakat yang mampan. Sokongan yang padu dari pelbagai lapisan, terutamanya daripada orang perseorangan, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan iaitu NGO dalam memastikan kesukarelawanan diangkat sebagai budaya hidup dalam kalangan masyarakat seharusnya perlu ada dan dipupuk dalam diri setiap individu. Ini selaras dengan usaha kerajaan untuk memperhebatkan lagi aktivis sukarelawan di Malaysia dan menjadikan ia agenda penting negara kita. Okey, sampai di sini sahaja video dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.